Program Roket Pemasaran Momentum RPM 2021 dengan tema Tarik 10 kali ganda lebih ramai pelanggan, kendalian momentum internet Sdn Bhd sasar 100,000 usahawan tempatan terkesan akibat COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutifnya Najib Ahsadok berkata ia turut bertujuan menarik 10 kali pelanggan melalui pemasaran secara dalam talian. Selain bantu usahawan capai sasaran jualan lebih tinggi, program tersebut dirancang untuk memberi peluang usahawan mempelajari ilmu pemasaran secara percuma. Bersempena 2021 ni, untuk membantu lebih 100,000 usahawan, kami telah pun melancarkan kelas yang terbaru pada bulan Februari ni nanti. Usahawan-usahawan yang nak hadir ke kelas yang bernilai RM10,000 ni tak perlu pun keluarkan apa-apa bayaran sebab kami yang akan taja untuk anda hadir dan belajar. Pengasas Fizara Siti Zahra Ismail berkata setelah menyertai program itu, jualan semakin kukuh dan stabil. So banyak pencapaian dan Zara dah bina tim daripada seorang, sekarang dah ada hampir 25 orang ke 28 orang. So banyak pencapaian daripada rumah flat dan sekarang Zara dah ada 3 permis dan alhamdulillah kami dah mencapai 4.5 juta untuk tahun 2020. Pengasas Nufia Nur Hidayah Suhaimi pula memberitahu program itu membantu meningkatkan jualannya selain dapat bantu lebih ramai suri rumah mempunyai pendapatan sendiri. Apa yang saya dapat bersama dengan tim Momentum, bersama dengan Sifu Najib, yang saya dapat adalah kita dapat achieve sales kita 4 juta pada tahun 2020 dan kita dapat award, menangi award Global Halal Excellence Award dan kita dapat Super Nona Award. Dalam pada itu, para usahawan yang menyertai RPM pada Februari ini bakal disediakan dengan trend pemasaran terkini dan berkesan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Momentum. Wow. Okey, so saya harap pagi ni saya dapat menyumbangkan serba sedikit tenaga, semangat, ataupun anda punya memberikan anda inspirasi, memberikan anda macam sentapan. Itu perkataan yang lebih tepat sebenarnya untuk sesi sarapan minda momentum. Sebab kalau kita kata tentang sarapan, okey, so kita boleh cakap tentang kita nak ada santapan, nak makan, mungkin nak dapatkan tenaga untuk diri kita, untuk nak dapatkan nak dapatkan tenaga, nak dapatkan semangat, nak dapatkan apa yang kita perlukan untuk kita nak bergerak. Tapi kita lupa bahawa kepala otak kita, dia bukan hanya memerlukan santapan, tetapi dia juga memerlukan sentapan. Macam siapa kat sini dah bersedia pagi ini, dia betul-betul dah get ready untuk nak disentap kepala otak dia, insya-Allah. Okey. So, saya terfikir pagi tadi satu benda. Apa yang saya nak share pagi ni, yang saya rasa macam apa aku share, kalau aku boleh share ni, dia memberikan sesuatu yang impactful. Sesuatu yang memberikan macam kepala otak kita semua pagi ni akan berfikir. So, itu yang saya rasa macam sebab ramai PM saya tanya saya macam mana saya bermula, macam mana saya boleh sampai pada level sekarang, macam mana saya boleh berjaya. Tapi tak ramai tanya saya sebenarnya apa proses tu. Tak ramai yang tanya saya apakah sebenarnya yang saya dah lalu, apa kegagalan saya dah lalu. Ramai orang lebih tanya tips berjaya, bang Jip. Nah, bila masa dia jadi adik angkat tak tahulah kan. Okey, gurau. Okey, so dia kata, bang, macam mana abang boleh berjaya ni bang Jarang lah tak ada orang tanya. Tuan Najib, boleh share tak apakah benda yang paling teruk tuan gagal? Dan macam mana you bangkit, macam mana you berdepan, macam mana you lalu benda tu? So tak ramai tanya soalan tu. Ramai lebih tanya, bang nak tips kejayaan bang, bantu saya bang. Saya pun cakap macam mana lah aku nak tolong adik ni Nak kata tak bantu tiap-tiap pagi abang live dek. Nak kata tak buat kelas setiap minggu, ada kelas online kan bisnes anda hari Sabtu percuma. Nak kata tak bantu, tak bimbing. 6 dan 7 Februari nanti kita ada RPM, Roket Pemasaran Momentum, nak tarik pelanggan. Kita taja pula. 2 hari you datang belajar, bawa buku, bawa nota, online je. Kan? Itu cara bagaimana untuk kita nak bantu.
Dan patutnya you tanyalah, apa kelas patut saya masuk? Apa yang sepatutnya saya buat? Itu benda sepatutnya. Bila tanya soalan terlampau general, kadang-kadang nak jawab Kang, marah kejap lagi Kang. Kan? General sangat. Macam mana nak berjaya? Okey, tapi satu benda yang saya nak cakap pagi ni, topik yang saya nak cakap, apakah punca ramai orang dia tak berjaya? Dan apakah punca yang menyebabkan sebenarnya keberkatan dalam hidup dia tu hilang? Okey, keberkatan. Saya percaya satu benda tuan-tuan Saya percaya macam ni tau. Bila kita nak berjaya, kenapa saya punya iPad tak masuk ni? So bila kita nak berjaya, ada beberapa faktor. Setuju kan? Ada beberapa benda penting lah yang kita sepatutnya nak kena tahu. Betul ke betul? Okey, so macam ni. Bila kita kata tentang konsep, okey, saya nak berjaya. Of course, semua orang nak berjaya. Saya nak berjaya, Tuan Najib. Yes, memanglah semua orang, termasuk you, saya pun doakan you all akan berjaya. Anda kena fikir macam ni Jangan hanya fikir, oh nak berjaya kena pandai. Memanglah, otak sepatutnya nak kena pandai. Ni antara benda-benda yang menyumbang pada kejayaan. Nak berjaya kena pandai, kena bijak. Nak berjaya memanglah kena belajar. Betul, kena belajar. Nak berjaya kena berguru. Yes, of course. Tak ada orang lahir-lahir tiba-tiba dah berjaya. Mesti ada coach dia. Mesti ada trainer dia. Mesti ada mentor, mesti ada guru yang mengajar. Mana boleh tiba-tiba, kau dah berjaya macam tu je. Tak adalah macam tu kan. Tetapi tuan-tuan, saya percaya pada satu benda. Kat tengah-tengah ni ada satu lagi benda sebenarnya. Okey. Pandai dah betul. Belajar dah betul. Berguru dah betul. Nak kena ada ilmu, of course. Memang nak kena ada. Ini of course nak kena ada. Tapi saya juga percaya satu benda. Dia akan menghalang. You all tidak akan berjaya. You all takkan ke mana-mana kalau kat sini ni kita tidak ada satu benda yang lebih penting sebelum nak capai kepada kejayaan dalam hidup. Dan ramai orang yang kadang-kadang dia tak perasan benda ni tuan-tuan. Ramai orang tuan-tuan perempuan yang saya kasih, sahabat-sahabat saya semua yang follow secara online pagi ni, secara live. Terima kasih kepada yang dah share. Terima kasih kepada yang dah tag kawan-kawan. Please, tolong share. Kalau kita nak berjaya ni tuan-tuan, kita tak boleh nak berjaya seorang-seorang. Kita nak berjaya, kita kena pastikan sekeliling kita, circle kita juga pun kena berjaya. Kalau tak, kita terpaksa duduk dikelilingi orang yang negatif. Sebab kita tidak membantu dia orang. So kalau kita bantu lebih ramai orang nak berjaya, semua orang akan berfikir tentang jom berjaya sama-sama. Jom kita buat sama-sama. Kita boleh buat. Kita mampu untuk nak buat. Kita mampu nak bangkit. Jangan jadikan PKP sebagai alasan. Tak PKP pun bisnes kita yang PKP lebih awal. Boleh faham tu? Okey. So ada tengah-tengah satu benda tu yang saya pergi sampaikan. Benda ni bukan saya je sebut Even saya pergi US, satu benda dia kata, ini pun antara benda yang trainer, speaker masa saya pergi ke, saya suka benda ni disebut masa saya pergi ke 2019, saya pergi Arizona. Okay, Arizona. Saya fly lama jauh, perjalanan tu jauh. Saya sampai Los Angeles, lebih kurang 22 ke 23 jam penerbangan. Kemudian daripada Los Angeles, LA tu saya kena naik kereta, saya kena menyewa. Saya sewa kereta masa tu. Dan saya kena drive pergi daripada LA ke Arizona lebih kurang 12 jam. Saya waktu saya masa tu agak pack. Di mana bila saya sampai Arizona, saya sampai airport lebih kurang dalam pagi. And then saya drive pula daripada tengah hari sampai 12:30 malam sampai ke Arizona. Sampai tidur kat motel, tidur hotel bajet je. Tidur motel, pagi-pagi pukul 7 saya dah masuk kelas untuk pergi belajar. Dan saya pun tertarik pada ilmu. Siapa nak belajar benda tu? Dan bila saya fikir balik, Mak saya kata, orang Mak Saleh ni yang non-Muslim pun bercakap tentang topik ni. Okay? Dia cakap apa tau? Perkataan dia adalah ni benda yang menarik. Common sense is not common. Okay? Common sense is not common right now. Sekejap lagi saya explain. Tapi saya nak cakap dalam topik yang saya nak cakap pagi ni adalah macam ni. Satu benda yang ramai orang lupa adalah tentang namanya keberkatan. Ini yang kita kurang nak jaga. Ramai orang dia ingat
Aku boleh berjaya. Tak payah peduli lah pasal sekeliling. Aku boleh berjaya. Tuan-tuan, ramai orang boleh berjaya tapi short term. Dia tidak berjaya in the long term run dalam bisnes tu. Saya nak tanya you all betul-betul. Mari saya nak tanya. You all nak berjaya hanya setakat sekejap je ataupun nak berjaya untuk tempoh yang panjang? Atau long term? Mana satu? Cuba jawab sikit. Saya baca ni komen ni. Siapa yang komen kat situ? Umi Rozi, terima kasih. Ika Sharon, thank you. Liza, Miss Ju. Kan. Siapa lagi komen? Hani Hamid, thank you. Terima kasih juga kepada Top Fan. Thank you very much. You are awesome person. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Jadi, tak ramai yang duduk dan cuba senaraikan, dalam hidup kalau aku nak berjaya, aku nak berkat, apa yang aku kena jaga sebenarnya? Itu yang Mak Saleh kata tadi, common sense is not common. Maksudnya, kita semakin kurang keprihatinan. Kita kurang peka sebenarnya kepada beberapa benda. Dalam Islam senang cerita, dia kata kita ni semakin kurang adab. Okay, kita semakin kurang menjaga adab kita. Saya boleh cakap kat sini, perkataannya lebih kepada adab kalau dalam Islam. Mak Saleh mungkin panggil common sense. So kita dah tak peka dah. So benda-benda macam ni kita dah kurang nak jaga dah. Sebab tu kenapa masih tak berjaya. Okay, so saya senaraikan beberapa dulu, boleh tuan-tuan? Puan-puan boleh ke saya nak cakap beberapa benda? Minta maaf kalau kita terpaksa bersekolah balik semula. Tapi demi kebaikan kita bersama, saya pun sebenarnya, saya buat pagi ni bukan nak kata saya bagus. Tapi saya sendiri pun menjadikan ini sebagai sesi muhasabah untuk saya. Saya sendiri pun kena beringat. Saya sendiri pun kena jaga benda ni. Faham atau faham tu? Okay. Nombor satu saya nak cakap, dalam masyarakat kita sekarang, kita semakin kurang peka. Okay. Satu adalah kepada kita punya ibu bapa kita. Saya nak cakap tu dulu. Saya nak cakap kepada apa? Kepada ibu bapa kita. Nombor satu, apakah benda yang semakin kurang kepada ibu bapa? Okay. Contoh saya nak bagi. Kita semakin kurang nak bertanya khabar. Kita semakin kurang bila kadang-kadang kita balik kampung. Ini teguran untuk saya juga. Kita semakin kurang bercakap dengan parents kita, dengan mak bapak kita. Kebanyakan masa kita akan layan kita punya phone. Kita ni dah lah balik jumpa dia orang sekali-sekala. Tapi most of the time nanti kita layan phone, buka Facebook yang tak ada berapa follower sangat tu. Follower kalau ramai tak apa, bisnes kalau maju tu tak apa juga. Ini dah lah tak maju, melingkup. And then sibuk melayan dia punya phone. Apa hal? Apa nak jadi mari kita? Dan kita semakin kurang bercakap. Kita semakin kurang menyatakan kasih sayang. Kita semakin kurang cakap, mak, saya sayang mak. Ayah, abah, saya sayang abah. Itu kurang untuk saya juga sebenarnya. Kita semakin kurang cakap benda tu. Padahal masa kita kecil, mak bapak kita selalu cakap sayang. Cium kita, peluk kita, manjakan kita. Tapi di mana hak mereka sebagai ibu bapa hari ini? Di mana? Kita sibuk dengan social media, kita sibuk dengan benda-benda yang kita sebenarnya bukan benda tu pun yang menentukan kejayaan kita sebenarnya. Kita sibuk konon-konon nak layan pelanggan, nak COD, nak layan PM tepi, PM bawah, kanan, kiri. Tapi sebenarnya kita tak bercakap, kita kurang peka, kita kurang tanya khabar. Apa yang kurang? Mak, ada apa-apa tak nak saya belikan? Ayah, ada tak apa-apa keperluan yang diperlukan di kampung? Even nak telefon pun semakin susah. So macam mana nak berjaya? And kita merungut, asal aku tak berjaya lagi. Kenapa customer ni tak percayakan aku? Kenapa susah benar dia nak percayakan aku? Tuan-tuan, jawab balik soalan. Adakah kita berjaya buatkan mak bapak kita sendiri percaya kepada kita? Jawab. Kalau keluarga sendiri pun kita gagal nak yakinkan, tak sah beranganlah korang nak yakinkan pelanggan tu.
Tok sabarangan lah korang nak yakinkan orang nak jadi korang punya ejen. Sendiri pun tak ingat tanggungjawab. So ni yang Mak Saleh kata, common sense is not common right now. Dan kita mengeluh, kenapa aku masih tak berjaya? Kenapa? Why? Kenapa tak tanya apa benda yang aku lupa nak buat, aku terlupa nak buat? Faham tak tu? Saya minta maaf kalau benda ni agak menyentak anda semua pagi ni. Tapi saya rasa tanggungjawab saya untuk nak ingatkan, untuk nak remind anda semua, supaya kita sentiasa beringat dan rupanya lah, ini rupanya yang menjadi penghalang rupanya. So, apa yang kita nak buat lepas ni? Call, tanya khabar, bertanya kepada diorang. Boleh faham tak tu? Boleh saya cakap yang kedua? Siapa dapat manfaat tu? Please, tolong share. Dan tolong dengar. Janganlah belah macam tu je. Kalau sendiri hidup kita dah perfect, tidak apa. Masalahnya kita ni tak perfect, tuan-tuan. Apa yang kita nak kena ada adalah always improve. Itulah benda yang kita nak kena set dalam kepala otak kita. Always improve. Itu lebih penting. Okay, nombor 2. Saya nak cakap kedua. Nombor 1 tadi kita dah kata kepada ibu bapa. Nombor 2, tuan-tuan, saya nak cakap kepada apa? Pasangan kita. Nombor 2 adalah pasangan. Kita ni ada satu masalah kita, isu kita ni tuan-tuan adalah macam ni. Sekejap saya tunjuk nota saya dah tulis tadi. Saya dah tulis tu, nombor 1 ibu bapa. Nombor 2 tu saya dah tulis kat situ, pasangan. Dengar sini tuan-tuan. Anda kena ingat tadi pasal mak bapak tadi. Anda kena ingat, kita sendiri pun dah jadi mak bapak. Satu hari nanti tuan-tuan, puan-puan, apa sahaja yang kita dah buat kepada parents kita, anak kita akan buat benda yang sama. Kalau anak kita tak nampak contoh yang baik, kita kena ready satu hari nanti dia akan buat tak baik pada kita. What you give, you get back. The more you give, the more you get. Okay, nombor 2 kepada pasangan. Pertama sekali, suami kepada isteri. Terlalu ramai para suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Tuan-tuan, nak ingatkan hari tu, sebab tu kita bawakan Al-Ustaz Kazim Ilyas bercakap pasal topik ni. Nafkah tu bukannya beri beras, bukan sekadar beli tepung, beli minyak masak, beli telur. Itu memang kewajipan sebagai seorang ketua keluarga. Memang perlu sedia. Nafkah ni adalah duit belanja untuk dia. Terlalu ramai suami nak isterinya cantik. Tengok pula orang perempuan lain lebih cantik, dijelingnya pula. Padahal isteri sendiri tidak diberikan duit belanja ke, nak beli apa, make up ke, nak beli apa yang patut ke, baju baru ke, untuk tarik perhatian dia sendiri. Dia pun tak bagi. Terlalu ramai tuan-tuan, saya nak bagi tahu, terlalu ramai lelaki yang gagal dalam hidup adalah kerana sebab utama tidak beri nafkah. Konon-konon isterinya dah bekerja. Kenapa tak yang Ustaz Kazim bagi tahu? Boleh kalau tak bagi dengan syarat isteri yang redha. Isteri yang kata, bang, tak apalah bang, abang dah bagi saya kerja ni pun bagus. Duit ni abang ambil lah semula. Saya tak kisah abang bagi nafkah ataupun tidak. Tapi sekarang tak. Saya rasa kebanyakan wanita memerlukan nafkah tu. Sebab dia juga nak bagi pada mak ayah dia. Dia juga kena ihsan kepada ayah dia. Tapi kita kaum lelaki lupa tanggungjawab ni. Lepas tu pening, kenapa bisnes masih tak meningkat? Kenapa tak naik? Kenapa hidup masih susah? So dengar ni betul-betul lelaki. Kalau tidak bagi nafkah, mulai sekarang bulan ni bagi berapa yang you mampu. Negotiate dengan wife. Yang abang memang betul-betul tak ada. Yang ada 100 ni je abang boleh bagi. Yang boleh tak consider ni sebagai nafkah. Sebab abang, kalau tidak jalankan tanggungjawab ni, abang berdosa. Hidup abang tidak berkat. Sayang tolong terima yang ni dulu. Abang ada lagi nanti, abang akan improvekan lagi, naikkan lagi. So terlalu ramai lelaki tak kisah pasal nafkah. Faham tu? Dan pening, kenapa tak berjaya? Kenapa hidup susah? Why? Kenapa hidup aku masih macam ni? Sebab tak jalankan tanggungjawab, tuan-tuan. So jangan ingat kita ada kelulusan yang akademik yang bagus, kerja yang bagus, bisnes yang bagus menjamin kejayaan. Belum tentu. Nombor 3. Okey tadi? Belum nombor 3. Isteri kepada suami pula. So isteri kepada suami. So apakah hak-hak suami yang isteri telah beri? Adakah kita melayan? Adakah kita menyambut suami kita balik kerja?
Adakah kita pun menjalankan tanggungjawab kita? Kita pun kena muhasabah balik semula. Sama-sama. Ada benda isu rumah tangga, bincangkan, discuss secara hati yang terbuka, berlapang dada menerima. Sebab kita berdua je, tak ada siapa-siapa nak jadi referee. Tak ada pasal jiran tolong sini, kita tengok siapa menang dalam penghujahan ni. Tak payah, kita berdua je kot. So kalau kita tidak jaga berkat ni, tidak jaga rukun rumah tangga kita, kerukunan, kebahagiaan, ketenangannya, mana mungkin kita nak berjaya, tuan-tuan. Saya pergi belajar juga kat US, kebanyakan billionaire, kat sana ramai billionaire. Dia kata antara benda, salah satu benda yang saya sentiasa ingat sampai sekarang, kalau you nak berjaya, dia kata, kena memastikan rumah tangga yang bahagia. Bahagia tidak bermaksud langsung tak pernah bergaduh. Adalah, mestilah ada perselisihan. Tetapi bendanya adalah bagaimana kita boleh solve dengan cepat. Bagaimana kita boleh bincangkan dengan cepat. Itulah bendanya. Dan barulah bisnes kita cepat untuk naik. Cepatlah dia untuk meningkat. Boleh faham tu? Nombor 3. Saya nak cakap ketiga boleh? Saya kena laju sikit. Sebab saya nak bagi anda beberapa poin penting supaya bekalan kepada anda pagi ni. Please stay. And please tolong share dan tolong tag kawan-kawan. Kawan-kawan yang terutamanya berniaga macam anda juga. Please suruh dia dengar. Mungkin tak ramai orang nak bercakap topik ni. Mungkin pagi ni Allah Ta'ala gerakkan hati saya. Yang saya pun serba banyak kelemahan, serba banyak kurangnya. Tapi saya nak bercakap dengan anda topik ni supaya dia memberikan kita satu kesedaran. Boleh ke boleh, tuan-tuan, perempuan? Yang ketiga adalah sebenarnya apa yang kita nak jaga keberkatan. Adab kita adalah dengan guru kita. Adab dengan guru. Tuan-tuan, beli barang. Contoh katalah kita beli barang kat mana pasar raya, nak beli apa, tepung ke apa semua. Okey, kita mungkin mengharapkan layanan servis terbaik. Kita mungkin, okey, aku dah bayar, bagilah aku barang yang bagus. Faham tak? Tapi bila dengan guru, kita bukan membeli barang. Kita memang bayar yuran, kita bayar apa benda, dengan harapan guru kita berkongsi ilmu dengan masa yang dia ada, dengan masa yang dia spend dengan kita. So, kita membayar bukan untuk ilmu dengan betul-betul. Sebenarnya poin lebih tepat, kita membayar bukan untuk ilmu dia. Tetapi kita membayar untuk pengalaman guru tu. Dan beli barang, belanja beli barang dan belanja untuk dapat ilmu tak sama. Beli barang senang, straightforward, dapat terus barang. Tapi kalau dengan guru, kita kena jaga berkat, jaga penghormatan. Baru ilmu tu dahsyat macam mana, bagaimanapun ilmu tu, kalau guru kita tak redha dengan kita, tak jalan, tak masuk ilmu tu. Sahabat-sahabat yang saya hormati. So hari ini terlalu ramai orang, alah aku dah bayar, ajarlah cepat. Apa ni? Lepas tu tak kurang ajar pula tu. Asal ajar topik ni dulu, kenapa tak ikut susunan? Kenapa macam ni? So, di mana adab kita sebagai seorang anak murid? Di mana adab kita sebagai orang yang menuntut ilmu? You all kena ingat, bila kita tidak dapat doa daripada seorang guru, tidak menjaga adab kita, tak ke mana insya-Allah. So sometimes kadang-kadang ada setengah kita ni kan, jadi anak murid, time setengah seronok-seronok dapat apa-apa pencapaian, tak nak share pula dengan guru dia. Tuan Najib, saya dah capai benda ni, Alhamdulillah sale banyak ni, saya dah capai ni, syukur saya dapat beri macam ni, saya dapat jalankan tanggungjawab, saya dapat bagi nafkah. Kita tak bercakap sangat pasal benda tu. Bila dah susah, baru nak cari guru. Bila ada dogaan, ada cubaan, baru nak berkongsi. Benda best, dia sorang-sorang, seronok-seronok. Benda tak best, time tu baru nak cari cikgu. Terlalu ramai perangai macam tu. Terlalu ramai. Dan terlalu ramai kadang-kadang di belakang dia mengata pula guru tu. Apalah cara dia mengajar macam ni, patut macam ni. Kalau you all pandai sangat, kenapa you all je tak jadi multi-millionaire dan pergi ajar orang? Masalahnya yang mengata ni pendapatan tak seberapa pun. Dia tak sedar diri pun yang hidup dia banyak sangat cobaan sebab dia tak jaga dia punya keberkatan. Ini kat belakang mengata, mengutuk pula guru tu. Faham tak faham ni? So itu punca kebanyakan kenapa kita tak berjaya. Check balik. Saya sendiri pun rasa saya sentiasa muhasabah apa benda yang
Ada tak benda-benda yang aku buat ni menggurus hati guru aku? Ada tak benda yang aku buat ni menyebabkan guru aku ni berkecil hati? Ada tak benda tu? Kalau ada, minta maaf. Dan minta maaf bukan tunggu bila kita buat silap je. Kita tak tahu bila masa yang guru kita terasa ada benda yang dia kecil hati. Kita minta maaf je lah. Kalau ada peluang tu setiap hari lah minta maaf. Faham tak tu? So ini benda yang kita semakin tidak jaga hari ini. Korang faham tak ni? Dapat sesuatu kat situ, boleh sama-sama improve kan? Hello? Itu belum masuk lagi kadang-kadang bila kita orang lain pergi belajar. Ni satu lagi perangai bangsa saya. Bila orang lain pergi belajar, dia tengok kawan-kawan pergi belajar, diperlekeh pula, dihina, dibawang pula. Alah, apa pergi belajar? Pergi belajar dengan orang ni. Apa hal pula belajar dengan Najib Asaduk? Dia tu siapa? Tuan-tuan, mentang-mentang guru dia ni orang Melayu, satu bangsa dengan dia, macam-macam dia kata. Tapi kalau bangsa dia pergi belajar dengan bangsa lain, senyap pula. Belajar dengan Mak Saleh, bagus saya dia belajar dengan Mak Saleh, dahsyat. Belajar dengan siapa? Najib Asaduk, Melayu. Alah, dia kutuknya kat belakang. Siapa dia? Siapa Najib Asaduk tu? Kenapa dia nak mengajar orang bisnes? Kenapa dia nak ajar orang marketing? Tuan-tuan, saya tanya balik, siapa 100 orang terkaya di Malaysia yang ada buat kelas mengajar anak bangsa kita? Yes, kita tak boleh nak marah dia tak mengajar. Itu hak dia, hak mereka untuk memilih tidak mengajar. Sebab bidang dia bukannya mengajar. Dia adalah run the business. Dia pun sibuk dan busy dengan bisnes dia. So, kalau tidak ada seseorang yang nak pergi mengajar Facebook, copywriting, strategi macam mana nak buat FB Ads, strategi macam mana nak letak harga, nak kirakan kos barang. Kalau tidak ada seorang yang mengajar, siapa nak ajar? Nak tunggu yang mengata ni mengajar. Dia pun tak ada result. Dia sendiri pun dah patah semangat nak ajar orang apa benda. Tapi kadang-kadang kita terlupa, kita hina orang yang pergi belajar. Kita hina orang yang sedang berjihad di jalan Allah, pergi belajar, mencari ilmu, sebahagian jihad juga. Kita hina pula orang. Kadang-kadang tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang saya muliakan, lebih baik kita berdiam daripada kita bercakap dan benda tu membuatkan kita menambah dosa, menghilangkan keberkatan hidup. So lebih baik kita senyap, shut up, lebih baik. Faham? Atau kita pergilah belajar. Kan? Kita pergilah belajar. Pergilah upgrade ilmu kita. Kan terlalu banyak benda yang kita tak tahu. Kan terlalu banyak dalam hidup kita ni yang kita tak faham. Copywriting, buat ayat, semudah nak buat ayat, tak pandai. Facebook, setakat ada je, tak ada follower. Ada follower, tak beli pula barang, tak capai sales. Faham tak tu? Yang faham tak benda tu? Dan apa kata kita sama-sama? Tuan-tuan, fokuskan dalam kepala otak kita, aku kena improve diri. Apa yang Tuan Najib share hari ni ada 3 benda. Adab kita kepada ibu bapa, pasangan, guru. Dan juga adab nanti saya nak tambah yang keempat dengan orang sekeliling kita. Tak kira dia siapa, dia tukang kebun ke, dia cleaner ke, tak kira darjat, hormati dia. Ni mulut kena ringankan diri. Terima kasih cik, terima kasih pak cik, terima kasih mak cik, terima kasih bye. Bangla pun kalau yang jaga dia jadi pagar, terima kasih bye. Jaga ini tempat bagus. Contoh, hormat manusia sekeliling. Tuan-tuan, manusia ni dibezakan, Allah Ta'ala pandang hanya dia punya takwa. Bukan muka yang cantik, muka handsome, kulit putih. Bukan duit banyak, bukan duit sikit. Tapi bagaimana kita hormat kepada orang. Hormat kepada orang yang lebih tua, hormat juga kepada yang lebih muda. Jaga adab kita, tuan-tuan. Ringankan mulut ni untuk nak bercakap ataupun nak appreciate orang. Ringankan mulut kita, ringankan hati kita, buka hati kita ni untuk appreciate orang, untuk ucap terima kasih kepada orang. Kalau ada tim, ucap terima kasih kepada apa yang tim dah buat, apa usaha dia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada tim Momentum yang support saya pagi ni. Okay, yang make sure setiap kali kalau saya buat IB Live, ada yang akan support,
ada team momentum akan layan you all. Kan dalam komen tu kalau you all perasan. Faham tak ni? So saya ucapkan terima kasih kepada team momentum yang sentiasa memberikan komitmen. Diorang pun kadang ucap terima kasih sebab diorang bila join saya punya sesi sarapan minda momentum, diorang kata diorang pun belajar sama. Faham tu? Jelas. So saya harap pagi ini topik yang saya berikan ni dapat membantu anda. Dan saya harap anda dapat trigger sesuatu pagi ni. Kena ingat balik, tengok balik saya punya nota. Kita nak berjaya bukan sebab pandai je, belajar je. Bukan sekadar berguru je. Ini pun kadang kita terceceh juga. Tetapi jaga keberkatan kita. Jaga kita punya common sense. Peka. Peka dan prihatin. Ada dengar tak suara saya kat dalam radio Sinar? Okey. Peka dan prihatin. Okey, dari saya Najib Asadok di Sinar. Menyinari hidupmu. Kan ada dengar tak suara saya tu? Okey, saya terima kasih kepada radio Sinar kerana memberikan saya peluang untuk memberikan pesanan hikmat masyarakat di dalam segmen peka dan prihatin. Sama juga supaya kita semua ni pun peka dan prihatin kepada sekeliling kita, insya-Allah. Okey? Dan jangan lupa hari ini adalah hari Selasa dan setiap hari Selasa kita ada kelas tentang Facebook. 9:30 malam. Jangan lupa untuk nak join di FB Live ni nanti, insya-Allah. Okey? So saya rasa itu saja. Saya doakan anda diberikan kejayaan, diberikan kemudahan untuk Allah Ta'ala, berikan anda dapat hidup yang berkat, kejayaan yang berkat, ilmu, keluarga, harta, semuanya berkat, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.